Chrome, type Tinkercad. Okay, pergi dekat atas sekali, tekan Tinkercad. Lepas tu awak perlu sign in kepada Tinkercad dahulu. Siapa yang tak ada account lagi, awak boleh sign up Tinkercad. Ia free sahaja. Okay, lepas tu awak pergi kepada circuit. Okay, dekat bawah design ni, circuit. Kemudian awak tekan create new circuit. Okay, tekan pada create new circuit. Okay, bagi sesiapa pelajar yang menggunakan iPad, dalam iPad ada aplikasi Tinkercad, tetapi dia tidak boleh menggunakan circuit. Okay, jadi awak perlu membuka Google Chrome di dalam iPad awak untuk mengakses circuit dalam Tinkercad. Right? Okay, jadi hari ini kita akan tengok macam mana untuk membina satu litar LED. Okay, sebagaimana yang awak dah belajar pada sebelum ni, iaitu mikro pengawal dan juga mikro pemproses. Kita akan tengok membuat praktikal hari ini. Okey, perkara pertama yang cikgu nak awak buat adalah tukarkan nama dahulu dekat atas sini. Awak tekan saja dekat atas ni. Lepas tu type LED, tajuk yang kita nak buat, dan tekan enter. Okey. Okey, seterusnya dekat sebelah bawah LED ni dia ada satu paparan panel untuk kita adjust komponen, buang komponen, undo, menukar warna dan sebagainya. Dekat sebelah kanan dia ada butang untuk kita masukkan komponen. Okey, kita boleh type komponen ataupun kita boleh cari scroll macam ni saja. Ataupun kita boleh tukar dekat atas ni, find more komponen, ada banyak lagi komponen-komponen yang lain. Okey, sekarang ni kita nak pakai 3 komponen saja. Yang pertama adalah Arduino. Awak tekan butang search ni, type kat search, type Arduino, A-R-D-U-I-N-O, Arduino. Okey, dia akan keluar macam ni. Awak tekan sekali dekat Tinkercad tu, lepas tu dia akan keluar dekat awak punya paparan. Okey, bila dah siap paparan macam ni, dia dalam keadaan menegak dia punya tulisan tu. So cikgu akan terbalikkan dia supaya boleh baca. Okey. Okey, alat yang kedua kita akan gunakan LED. Okey, type LED, dia akan keluar warna merah macam ni, tarik dia sampai kepada satah ataupun paparan. Seterusnya kita akan menggunakan perintang. Perintang, awak type dia resistor, R-I-S-I-S-T-O-R. Okey, resistor. Okey, dia akan keluar dekat atas sekali ni. Okey, perintang. Okey, cikgu akan letakkan dia. Okey, kita akan pakai 3 komponen ini saja untuk hari ini. Jadi, cikgu akan terangkan sedikit tentang Arduino. Okey, dekat Arduino kita ada mikro pengawal. Okey, seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, yang besar ni adalah mikro pemproses. Okey, dan yang kecil ni dia adalah mikro pengawal. Okey, mikro pengawal yang digunakan dalam Arduino kebiasaannya adalah PIC 16F877A kebiasaannya. Tapi sekarang ni dia dah integrated kepada Arduino, jadi dia dah tanamkan dalam chip Arduino. Okey, cikgu kalau ada masa kita bersemuka, cikgu akan tunjukkan mana satu chip yang dah tanam, mana satu chip yang belum tanam. Okey, dekat sini kita ada input output ref, reset, 3.3 volt, 5 volt, GND. Okey, GND ada 2 ni. GND ni adalah ground.
Ground tu bermaksud negatif. Setiap komponen perlu dipasang kepada ground untuk bagi litar mengalir. Okey. Okey, V in. V in ni untuk kemasukan daripada bateri. Okey. Kita boleh masukkan bateri tu kat sini. Kalau tak mau masuk dekat luar ni, kita boleh masukkan dekat V in. Okay, sama je. Tapi kelebihan masuk dekat sini, dekat luar ni adalah dia ada, kita panggil, penurun voltan. Yang awak dah belajar sebelum ni, LM555 tu, dia akan kurangkan voltan kepada 5 volt. Okay. Kalau kat sini pun boleh. Tak ada masalah. Okay, seterusnya. Analog input. Analog input iaitu A0 sehingga A5. Okay. Analog input ni yang awak dah belajar, ada switch. Okay. Ada sensor analog, ada sensor digital. So, dekat analog, kita perlu masukkan dekat analog. Kalau digital, kita perlu masukkan dekat digital. Okay, seterusnya. Dekat sebelah kanan awak, dia ada output untuk digital. Okay. 0 sehingga 13. Okay. 0 sehingga 13. Kemudian ada ground dan juga AREF. Okay. Okay. Untuk kaki TS dan RX ni, kita menggunakannya untuk kita menghantar signal melalui antena. Apabila kita menggunakan antena, kita perlu masukkan kepada kaki TX dan juga RX. Okey, untuk input digital kita boleh masukkan antara 2 sehingga 13 ataupun output digital. Alright. Kaki ground pun negatif ada kat sini. Alright. Seterusnya, okey, tak ada apa dah. Seterusnya kita tengok pada pemasangan litar kita. Okay, kalau tengok dekat lampu LED ni, dia ada 2 kaki. Yang pertama kaki kathod dan yang kedua adalah kaki anode. So, kaki kathod ni mewakili negatif, kaki anode mewakili positif. Kathod adalah negatif. So, negatif kita perlu sambungkan kepada ground. Memang formula LED macam tu. Kita sambungkan negatif kepada ground. Okey, kemudian satu kaki lagi anode yang positif kita sambungkan kepada perintang. Kemudian daripada perintang kita sambungkan kepada board. Sambungkan kepada board Arduino. Okey, sekejap cikgu adjust bagi cantik dulu. Okey. Alright. Sekarang dah cantik dah. Kaki perintang satu cikgu sambungkan kepada output 8 dan satu lagi cikgu sambungkan kepada kaki anode LED dan kaki cathode LED cikgu sambungkan kepada ground GND. Okey. Kebiasaannya kaki negatif ground ni untuk teknikal kita akan menggunakan warna hitam. Okey, jadi cikgu akan tukarkan warna dia kepada warna hitam dan kaki power anode kebiasaannya adalah kaki merah. Okey, dia power, dia ada bekalan tenaga. Okey, kan arus mengalir daripada positif kepada negatif. So, arus akan mengalir daripada sini, dia akan mengalir masuk perintang, dia akan kurangkan voltan tu kepada 1.5 hingga 3 saja. Kemudian dia akan masukkan kepada LED, terus kepada ground. Itu adalah simulasi current. Okey. Okey. Seterusnya kita dah siap litar. Awak tengok dulu litar cikgu yang cikgu buat. Cikgu nak, kalau boleh samalah awak masukkan dekat 8 supaya senang untuk cikgu explain dalam cikgu punya programming. Right? Okey. Siapa yang tak dapat tu awak boleh screenshot dulu apa yang awak patut buat. Okey, seterusnya
kita akan pergi kepada programming pula. Okey, untuk programming, awak tekan dekat bahagian atas ni. Tekan bahagian code. Okey, kemudian dekat sini awak tekan dekat bawah ni, kat blok ni. Awak tekan blok, awak pilih text. Awak pilih text, T-E-X-T. Kita akan menggunakan programming C++. Bila dia keluar pop-up, are you sure? Tekan continue saja. Okey, tekan continue. Okey. Ni kita padam balik. Okey, kita akan lukis coding yang sama macam tadi. Tapi cikgu nak, kalau boleh awak tahu apa yang program tu buat, apa yang setiap arahan yang kita tulis kepada program tu, apa program tu laksanakan. Okey, jom kita start. Alright, untuk bahagian programming, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah void setup dan yang kedua adalah void loop. Apa tugas void setup ni? Tugas void setup ni adalah untuk kita nyatakan apa kaki dan apa peranan komponen tersebut. Okey. Dan untuk void loop adalah untuk kita nyatakan program tu berjalan berapa kali. Okey. Alright. So, yang pertama kita type void setup huruf kecil void, kemudian space setup setup. Okey, buka kurungan, tutup kurungan. Okey, kemudian enter. Awak buka kurungan yang tajam ni. Nampak tak? Dia tajam. Okey, buka kurungan yang tajam. Okey. Seterusnya, awak type, cikgu tekan space sekali, type pin mode. P-I-N-M-O-D-E. Pin mode. Buka kurungan. Pin mode ni adalah untuk kita bagi tahu kepada program kita nak menggunakan kaki apa. Sekarang ni kita menggunakan kaki 8. Ambil pada end node saja, kaki 8. So, kita menggunakan kaki 8 sebagai apa? Output ke input? Kita menggunakan sebagai output. Sebab apa output? Sebab dia adalah lampu LED yang menyala, yang memberikan kesan kepada haba sekeliling. Okey, output tu mesti huruf besar. Kemudian tutup kurungan, lepas tu mesti ada semicolon. Okey, wajib ada semicolon. Okey, seterusnya kita dah type yang tu, tutup kurungan. Tutup kurungan tajam. Ataupun nak type dekat atas ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi pastikan awak ada buka, ada dia punya tutup. Okey. Seterusnya, kita dah tutup dia dan kita dah kena pasti void setup. Seterusnya kita balik pada yang kedua, iaitu void loop. VOID space LOOP. Void loop. Buka kurungan, tutup kurungan. Okey. Lepas tu space, buka kurungan tajam, space. Enter. Buka kurungan tajam, enter. Okey, seterusnya kita nak bagi tahu kepada program tu awak perlu lampu LED tu perlu menyala ke perlu terpadam. Okey. Kalau menyala, kita kena bagi tahu yang kepada program tu hide. Okey. Macam mana nak tulis dia? Kita kena type digital W huruf besar. Digital W huruf besar RITE. Digital write. Okey, pin nombor berapa? Pin nombor 8.
comma, space, hide, H-I-G-H. Okay. Lepas tu tutup kurungan, semicolon. Jangan tertinggal semicolon. Okey, sekarang ni kita dah bagi tahu lampu tu menyala. Hide tu menandakan dia menyala. Kalau terpadam, kita menggunakan low, L-O-W. Okay, jadi kita buat lagi. Okey, digital right. Satu lagi, pastikan W ni huruf besar. Okey. So kita nak bagi dia menyala berapa lama? Okey, kita nak bagi dia menyala berapa lama? Cara cikgu nak bagi dia menyala 2 saat. Okey. Cara kita nak bagi arahan dia, kita type delay, D-E-L-A-Y. Okey, 2000. Cikgu nak menyala 2 saat saja, tapi kenapa cikgu type 2000? Okey. 2000 ni adalah mewakili milliseconds. Milliseconds, 1 saat mewakili 1000 millisecond. Jadi kalau 2 saat adalah 2000. Bahasa program Arduino dia macam tu. Kalau 5 saat cikgu nak menyalakan dia, cikgu perlu type 5000. Kalau 7 saat, cikgu perlu type 7000. Okey. So cikgu nak menyala 2 saat saja, 2000. Delay, tutup kurungan, semicolon. Okey. Seterusnya cikgu nak dia terpadam lah bila nak menyala 2 saat. Takkan dia tak terpadam kan? Dia kalau kita biar je macam ni, kita tutup macam ni, dia akan menyala je. Dia tak akan ada command untuk padam. So kita buat satu command untuk padam. Type juga digital right, digital W huruf besar, R-I-T-E, buka kurungan, kaki nombor 8, comma, space, low, L-O-W. Lepas tu, tutup kurungan, semicolon. Right? Kemudian, kita nak bagi dia terpadam berapa lama? Kita nak bagi dia terpadam selama 5 saat. Okay, so, 5 saat mewakili 5000. 5000 milliseconds. Okey, lepas tu semicolon. Alright. Jangan lupa bila kita dah bagi dia menyala, terpadam. Menyala, terpadam. Okey, untuk void loop ni, dia akan berulang selama-lamanya yang awak tulis kat sini lah. Okey. So kita nak habiskan dulu programming kita. Kita buka kurungan tajam ni, lepas tu kita tutup kurungan tajam ni. Okey. Okey, satu trik yang cikgu nak ajar kepada awak adalah palang dua ni. Apabila kita buat palang dua ni dekat hujung ni ke, hujung sini ke, hujung sini, palang ini tidak akan dibaca oleh program. Ia hanya tujuan untuk pengetahuan kita sebagai pengguna ataupun pembuat program. Okay, so jadi cikgu nak type dekat sini, kita tulis je apa-apa, ia tak akan dibaca oleh program. Okay, lampu cikgu merah ini menyala selama 2 saat. Okey. Okey, cikgu nak. Okey, lepas tu yang ini merah ini terpadam selama 5 saat. Alright. Okey, jadi apa-apa yang tulisan kita buat selepas silang 2 ni, program tersebut tidak akan baca. Okey. So, jom kita running program kita untuk hari ni. Tekan start simulation dekat atas ni. Bila tekan, dia akan keluar debug works. So, pangkas saja. Okey, so kita dah boleh tengok. Dia akan baca daripada atas kepada bawah. Lepas tu dia akan ulang balik. Dia akan menyala 2 saat.
Lepas tu dia akan terpadam selama 5 saat. Lepas tu dia akan ulang balik. Dia akan buat berulang kali continuous looping. Okey. Itu kegunaan void loop. Untuk void setup, hanya untuk kita bagi tahu pin berapa yang kita guna. Alright. Okey. Jadi bila awak dah siap yang ni, cikgu ucapkan tahniah kepada awak sebab dah cuba siapkan latihan Tinkercad kita untuk hari ni. Alright. Jadi untuk kerja rumah awak, cikgu nak awak buat satu simulasi Tinkercad yang mana menggunakan lampu LED, jadikan dia macam traffic light. Okey, macam traffic light. So, apa yang kita perlukan adalah 2 lagi lampu LED yang berlainan warna. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang sedikit supaya awak nampak apa yang awak buat. Okey. Untuk lampu, kita boleh klik sahaja pada LED tersebut dan kita boleh pilih lampu apa yang kita nak. Okay, so, traffic light adalah lampu merah, kuning dan juga hijau. Okey. Untuk ground negatif ni kita boleh sambungkan kepada banyak mana pun yang kita nak. Tak ada masalah. Okey. Okey, black. Okey, black. Seterusnya lampu anode kita perlu adakan juga perintang resistor. Okey, kita masukkan resistor. Okey, so sekarang ni terpulang kepada awak lah, awak nak letakkan resistor ni dekat kaki berapa? 10 ke 9 ke, terpulang Jadi sampai di sini saja kelas cikgu untuk hari ni. Cikgu harap awak boleh follow, apa-apa awak boleh WhatsApp cikgu ataupun tanya dekat Telegram. Okey, sekian. Terima kasih.